بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم وإذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق واهدنا الصراط المستقيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Saya muliakan Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal dan seluruh jemaah dalam hati Allah Ta'ala Azza wa Jalla sekalian. Kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpah kurnianya. Sama-sama kita dapat menunaikan salat fardhu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita luangkan sedikit waktu di antara maghrib dan isya dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa menuntun kita kepada jalan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dijauhi daripada kesesatan dalam memahami agama Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala Azza wa Jalla sekalian, kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat tahun baru untuk tuan-tuan 2024 bagi tahun Masihi yang dikatakan tahun yang mencabar tuan-tuan. Ada yang gusar dengan masalah ekonominya, boleh jadi macam-macam yang kita rasa keruncingan ataupun bebanan dengan masalah-masalah tertentu. Maka sama-sama kita sentiasa untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tuan-tuan. Antara jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau kita ada berasa macam susah hati ni tuan-tuan, Nabi beritahu apa? Antara tempat bila kata sebut healing ni tuan-tuan, orang tak suka healing sekarang ni, pergi apa, camping dan sebagainya. Boleh katakan kita tak kata agama tu melarang, cuma kalau kita tengok healing yang terbaik yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tempatnya adalah masjid, rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut salatul rajul jama'atan, salat seorang laki-laki yang ditunaikan secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa fi baitihi bid'an wa 20 darajah. Dia bezanya, Nabi kata apa? Orang yang suka sembahyangnya itu fi suqihi,
Wa fi baitihi, semayang di pasar-pasar, di rumah tuan-tuan. Maknanya bukannya hari ni berlaku, dulu berlaku dah. Maknanya orang pasar ni tempat yang dikatakan orang seronok nak pergi berjalan tengok pasar lah. Macam kita lagi lah hari ni suasana shopping mall yang besar, kan? Boleh membeli belah. Kita tak beli belah pun kita pergi berjalan tengok orang, tengok kedai pun tak apa dah. Tak? Agama tidak melarang perkara itu. Cuma Nabi nak sebut tentang bezanya masjid ini dengan tempat yang lain tuan-tuan. Yang kita dok rasa susah, yang kita dok rasa mencari tempat yang betul-betul diberikan ketenangan tuan-tuan. Nabi kata apa? Diangkat darjah orang ini bid'an wa 20 darajah. Bukan pahala tuan-tuan, solat berjemaah pahala tu adalah hadis yang lain. 27 pahala, 25 pahala. Di sini disebut darajah. Maknanya darjat ni macam mana tuan-tuan? Kalau kita tengoklah, kalau kita pergi majlis rasmi cukuplah di dunia ni tuan-tuan. Dengan adanya pula didatangi ataupun dihadiri oleh orang yang dikatakan kenamaan, termasuklah raja, kita kata sultan pun datang majlis tu tuan-tuan. Kita ni dijemput juga, tapi kita ni kategori orang yang biasa. Kursi kita duduk belakang-belakangnya. Kita pun tengok orang duduk depan-depan tu, kita tengok, ish, siapa yang boleh duduk dekat dengan raja ni? Mesti dia ada darjah kebesarannya yang dianugerahkan oleh sultan, Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-datuk, orang kanan ataupun orang besar. Kalau kita di Selangor ni ada dipanggil istilah orang besar tuan-tuan. Maknanya orang-orang yang begini yang dikatakan ada darjah dia. Kita tengok di dunia ni pun kita kata, ish, seronoknya orang tu ada darjah kebesarannya. Sebab tu dalam hadis ni sebut, nak ceritanya orang yang mari sembahyang berjemaah ni tuan-tuan, dia ada darjah yang cukup tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah ibaratnya kita tengok orang tu, ish, duduk tepi raja, mudahnya dia nak pergi salam, nak jumpa raja ni senang. Tak macam kita ni susah nak jumpa raja. Kita tak ada status tuan-tuan. Status darjah kita ni duduk bawah. Tapi Nabi SAW nak beritahu dalam konteks agama itu sendiri dan umat Islam ni melihat kepada iman dan takwa seseorang itu yang menjadikan membezakan darjah kita tuan-tuan. Sebab tu orang yang mari semayang di masjid ini darjahnya tak sama macam orang yang sembahyang di pasar, di rumah. Walaupun kita kata semayang di rumah tu boleh tak berjemaah? Boleh. Dapat pahala berjemaah tak? Dapat. Tapi darjahnya tak dapat sebab dia semayang di rumah. Sebab tu dia kata bid'an wa 20, boleh jadi 23, boleh jadi 25, boleh jadi 29. Nak ceritanya bezanya darjah orang yang semayang di masjid tuan-tuan. Apa lagi lebih Nabi kata, bila orang yang datang ke masjid ini sungguh dia fahsanal wudu, dia menyempurnakan wudu dia. Daripada rumah lagi dia menyempurnakan wudu. La turidu illa salah. Dia datang masjid ni tak ada benda lain, maksudnya adalah memang dia nak tunaikan sembahyang. Wala tanhazuhu illa salah, ataupun wala takhrujuhu illa salah. Tidaklah dia keluar daripada rumahnya itu melainkan sebab nak sembahyang. Sebab tu kita tuan-tuan, ada juga orang mari masjid ni sebab boleh jadi nak ambil kesempatan bab bini dia suruh pergi beli beras contohnya. Pergi semayang kat masjid lagi, lepas tu boleh singgah pergi beli ni. Boleh, tidak kata tak boleh buat begitu, tapi qasad yang paling penting bukan sebab nak pergi beli beras tu datang masjid. Ada apa kelebihan kata Nabi SAW dapat pada orang yang begini tuan-tuan? Wal malaikatu yusalluna alaihi. Malaikat ni doa kat dia tuan-tuan. Seorang-seorang kat kita ni tuan-tuan duk semayang saf pertama ni tuan-tuan, contoh saf pertama, saf kedua ni, setiap kita ni ada malaikat yang doa tadi. Allahumma fillahu, Allahumma arhamhu, Allahumma fillahu, Allahumma tub alaihi ya Allah. Hadisun sahih muttafaqun alaih hadis ini tuan-tuan. Maknanya kita duk susah hati ni, nak cari jalan buntu kita tuan-tuan, nak cari jalan keluar masalah hutang bagi contoh. Healing kat mana nak cari healing? Ni masjid.
Malaikat doakan dia, ya Allah, Allahumma arhamhu, rahmatilah dia ya Allah, hamba-Mu ini yang sungguh khalisatan lillah, ibtigha'i mardatillah, tak ada lain dia mengharapkan redha-Mu ya Allah. Keluarkanlah dia ini daripada hamba-Mu ini, daripada masalah. Kasih, mengata irham itu rahmatinya. Bila kata rahmat ni, kasih sayang Allah turun ni tuan-tuan, kita ada masalah, Allah bagi jalan keluar. Usaha kita tu, kita usaha, insya-Allah Allah bagi lorong jalannya keluar. Kalau tak jumpa lagi, terus datang ke masjid. Kita ada anak masalah, isteri masalah, keluarga bermasalah, jiran masalah. Ni tempatnya tuan-tuan. Betul lah hadis lain sebut, idza ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, bila berhimpun satu kaum macam kita berhimpun sekarang, kita ni sama-sama berhimpun fi baitin min buyutillah, di dalam rumah Allah, maknanya di mana-mana di antara rumah-rumah Allah. Bila satu kaum itu berhimpun, siapa? Kita. Yatluna kitab Allah, baca Quran. Memang semestinya bila macam ni tuan-tuan, orang yang duduk dalam majlis ilmu macam ni, semestinya ada ayat Quran akan dibaca, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca. Nadarallahu man sami'a maqalati fa'addaha fawa'aha, atau kama qala. Allah Taala jadikan dia itu berseri-seri, maknanya Allah rahmati atas orang yang man sami'a maqalati, siapa yang dengar hadis aku, kata Nabi. Semesti orang yang baca hadis ni dirahmati Allah Taala azza wajalla. Kita sama-sama tuan-tuan duk dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada fawa'aha, dia belajar pula, fa'addaha, kemudian dia mengajar pula pada orang lain. Ini nak sebutnya orang yang duduk dalam masjid, dia baca Quran, dia yatadarasunahu wa yatadabarunahu tuan-tuan. Dia belajar Quran dan dia faham Quran pula. Sebabnya mana? Di mana tempatnya tu? Di masjid tuan-tuan. Masjid. Nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, turun padanya tu sakinah, ketenangan, healing tu tadi. Dia rasa tenang, tenteram dirinya. Wa ghasyathumur rahmah, Allah Taala payunginya dengan rahmat, kasih Allah Taala azza wajalla. Wa huffathumul malaikah, dan para malaikat tu memayungi mereka yang berada dalam masjid, dalam majlis itu. Lalu Nabi kata yang paling hebat, wa dzakarallahu fi man 'indah, nama kita tuan-tuan disebut seorang-seorang, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, macam mana hadis awal tadi didoakan fulan bin fulan, ya Allah, Allahumma arhamhu waghfir lahu wa tub alaihi ya Allah. Nak sebutnya begitu. Tapi cabaran kita tuan-tuan inilah hari ini, masjid ini, institusi masjid ini tidak dilihat dari sudut bagaimana keberkesanan masjid ini membina masyarakat setempat tuan-tuan, dari sudut pembinaan akhlak peribadinya, dari sudut perpaduannya, dari sudut kita membina kekuatan ummah itu sendiri, yang saling bertaut, silaturahmi itu, sehingga kan sebuah ummah itu menjadi ummah yang kuat. Kerana apa? Mereka yang sentiasa mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu saya menyeru pada diri saya dan semua jemaah tuan-tuan, kita carilah kesempatan. Kita ni mari dah masjid tuan-tuan, alhamdulillah. Pesanlah ke anak-anak kita tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan sini anaknya besar semua dah, kahwin dah. Pesan ke anak, dia duduk di tempatnya sendiri tu, suruhlah, beritahulah padanya. Tak menjadi satu bebanan kepada kita nak beri pesanan pada keluarga kita tuan-tuan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita ni kena menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka tuan-tuan. Beritahu anak-anak kita, pergilah masjid tempat kamu tu, supaya apa? Ni ceritakan fadilat, kelebihannya banyak. Orang yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ni tempat yang dikatakan healing yang terbaik di dunia tuan-tuan. Sebab tu Sayyidina Ali karramallahu wajhah tuan-tuan, bila dia ada konflik yang sedikit bersama Fatimah radhiyallahu taala anha tuan-tuan, sebab tu macam mana gelaran Abu Turab yang dapat kepada Sayyidina Ali. Abu Turab ni apa? Bapak tanah.
suatu hari itu bila dia bukanlah kata merajuk, dia nak mencari ketenangan kerana ya biasa berkeluarga itu ada ujiannya, maka membawalah dirinya ke mana? Masjid, di Masjid An-Nabawi, masjid iaitu di mana kita lihat hari ni di Madinah Al-Munawwarah tu tuan-tuan. Berbaringlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam masjid dan dilihat kepalanya dan pakaiannya itu berdebu tanah tuan-tuan. Nabi tegurnya, ya Abat Turab, wahai Abu, wahai bapa kepada tanah. Itu yang gelaran dapat dari Sayyidina Ali. Di mana? Waktu dalam masjid tuan-tuan. Ditanya kenapa, Nabi tengok keadaan dia itu sugul, dalam keadaan sedih. Diceritakan tu yang dalam konteks begini tuan-tuan, melihat kepada masalah yang dialami oleh seseorang ataupun oleh seorang sahabat tuan-tuan, mereka akan mendekatkan diri kepada Allah Taala Azza wa Jalla. Jadi kita ambil kesempatan tahun Masihi ni tuan-tuan, tak apalah kita kata tahun Masihi ni kita tidaklah kata meraihkan, tetapi sebagai perkiraan masa, nak kata azam baru dalam tahun 2024 ni, mana kita tingkatkan amal, kita mengajak orang lain juga untuk datang ke masjid supaya terbinanya ukhuwah yang kuat. Maknanya kita dalam keadaan diuji pula oleh Allah Ta'ala dengan saudara kita yang berada di bumi Palestin. Kita doa hari-hari, kita nak bumi itu dikembalikan, tetapi Baitul Maqdis itu maklum dah. Tu kata ceritanya maklum dah. Tapi apa cerita Baitullah di tempat yang lain, seperti di tempat kita, semuanya tu Baitullah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Allah Ta'ala sebut dah, tidak boleh tidak, takkan berlaku sama sekali orang yang mampu untuk memakmurkan rumah Allah Ta'ala tu ada pada dirinya apa? Keimanan pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Maknanya syaratnya tu, orang yang ada iman pada Allah sungguh-sungguh, yakin dia dengan, percaya dengan pada hari akhirat itu, maka dialah orang yang akan mampu mudah mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tersambung hadis yang ke-29 ataupun kitab tu hadis 28. Qala al-musannif rahimahullahu taala alaihi al-Imam an-Nawawi telah berkata Imam Nawawi rahimahullah melalui bisanadihi, melalui sanadnya yang sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karb faqalat Fatimah radhiyallahu taala anha wa karba abtahu faqala laysa ala abiki karbun ba'da al-yawm falamma mata قالت فاطمة يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت فاطمة يا أنس أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب. Hadis rawahul Bukhari. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebut tuan-tuan, apa dia? Lamma thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Kita tengok syarah Imam Nawawi terus tuan-tuan, senang dalam kitab syarah Ibn Hajar. Baik. Jadi tengok secara literal hadis ni tuan-tuan, disebut kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, lamma thaqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashahu al-karbu. Di akhir hayat Nabi ni ke saat-saat kematian baginda sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Maknanya Nabi dalam keadaan yang orang kata berat dah,
sakitnya yang sangat-sangat, yataghashahul karb. Maknanya Nabi itu dah kritikal lah waktu itu, tuan-tuan. Lalu Fatimah melihat ayahnya baginda sallallahu alaihi wasallam, faqalat Fatimah. Lalu Fatimah pun kata kepada ayahnya pada waktu itu apa? Wa karba abatahu, siannya dia kata. Siannya ke ayah dia kata, tengok keadaan yang sedang menanggung, katakan syiddatul marid dia kata. Betul dalam apa nama syarah hadis ni kata, wa fi hadzal hadits yukhbiru Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu an shiddati marad an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi mata fihi. Dia kata apa? Ini di akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam, sakit yang sangat-sangat. Ni nak ceritanya kenapa Imam Nawawi bawa hadis ni letak dalam bab sabar, tuan-tuan. Nak ceritanya sakit tu pun Nabi masih lagi tarbiyah umatnya untuk tidak mengeluh. Kita sakit sikit kita mengeluh, tuan-tuan. Kita sakit sikit kita mengeluh dah, insya-Allah kita kata tak ada ubat ke. Nak ceritanya kesabaran yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya supaya dalam keadaan yang sentiasa apa? Sabar dalam ujian Allah. Kalau kita tengok dalam ayat Quran, Allah Taala sebut وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, kata Allah. Dan kami akan sentiasa menguji kamu, kata Allah, min al-khawf, dengan perasaan takut. Ya, kita memang ada perasaan takut, tuan-tuan. Hari ni pun orang ada rasa takut, panik. Hari ni ada panik, tuan-tuan, pasal berlaku solar storm. Tak pelik, tuan-tuan. Memang kita manusia didatangi ada perasaan takut oleh Allah Ta'ala. Solar storm ni yang katanya bumi kan gelap, tuan-tuan, 17 hari. Wallahu ta'ala alam. Nak sebut cuma ni dipanggil al-mumkinat dalam ngaji usul akidah, tuan-tuan. Perkara yang boleh jadi berlaku, tetapi secara adatnya mustahil adah. Pada adatnya itu mustahil. Ada mustahil sebab apa? Siang malam Quran, dalam ayat Quran banyak yang kita baca dalam surah Yasin pun, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa lal sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun. Lepas tu saintis Islam kata apa, tuan-tuan? Mereka sebut solar storm ni ribut. Nak ceritanya ribut, apa dia panggil, ribut solar ke apa nama, tuan-tuan. Ada yang mengatakan bahawa sukar bumi ni untuk gelap. Sebab apa? Matahari itu bergerak. Kalau kita mengaji dulu berkata matahari tak bergerak, kan? Sebab dalam Quran kata matahari itu bergerak. Hari ni kita perasan tahun baru ni, tuan-tuan, 2024 awal tahun, tengok. Tuan-tuan perasan tak matahari duduk di rumah tuan-tuan duduk mana kalau pagi dengan petang? Arah dia tak sama, tuan-tuan. Dia akan beralih. Sebab tu pada 22 Mei setahun 2 kali, tuan-tuan, matahari akan duduk betul-betul di tengah titik bumi, iaitu di Ka'batullahil Haram. Sebab tu jam kita petang pukul 5.22 ataupun 5.30 petang, lebih kurang begitu, kita waktu tu adalah waktu betul-betul matahari berada di titik tengah Kaabah, yang mana waktu itu kita diminta, negara kita dia beza 5 jam, tuan-tuan. Ada 5 jam berbeza, sebab di sana waktu zuhur, sebelum waktu zuhur, maknanya betul-betul di tengah. Kita di Malaysia ni akan tanda. Tapi kalau kita fikir, apakah dia statik macam tu je? Tak, kan? Maksudnya dia berubah-ubah. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari tu tajri ni berlari ni pantas. Mustaqarrin laha, duduk di atas jalanannya itu. Maknanya atas orbitnya. Jadi sebab tu saintis Islam ada yang mengatakan bahawa tak mustahil perkara itu berlaku, tetapi secara ilmiahnya adalah sukar nak berlaku begitu sebab matahari sendiri bergerak. Ribut itu sendiri berlakunya adalah apa dia? Bukan bersama dengan orbit yang berada pada matahari. Jadi macam mana proses itu boleh menggelapkan bumi? Cuma itu kajian dari sudut ilmiahnya sahaja. Perkara itu tak mustahil, cuma saintis ni dia pun ada kerisauan juga. Boleh jadi ia berlaku. Tetapi kita sebagai umat Islam
ya qadarallahu ma syaa. Jangan kata perkara tu kita memang dah belajar daripada dulu lagi, bumi yang alam yang sebesar ini pun, bukan kata matahari, sebesar alam ini pun Allah yang menciptanya. Tak ada yang pelik pun sebenarnya. Cuma kita nak sebut risaunya kita hari ni. Ada orang, tuan-tuan, saya tengok dalam TikTok ada orang pergi beli lilin banyak, tuan-tuan. Katanya handphone variasi yang berlaku tu, handphone tak boleh pakai. Tuan-tuan tengok tak cerita yang keluar dalam filem baru-baru ni, yang tiba-tiba kapal terbang semua jatuh. Tu cerita ni solar storm tu. Akhirnya ending cerita tu tak ada apa. Manusia tak boleh berbuat apa-apa. Kapal terbang jatuh, sistem GPS semua lumpuh. Tak pelik, tak mustahil perkara tu berlaku. Tetapi kita yang membezakan fahaman kita, fikrah kita dengan orang yang kafir ini, apa dia? Adalah i'tiqad kita itu memang dah lama dulu lagi. Bukan kata solar storm ni. Apa-apa jua keadaan ni tak pelik. Memang Allah berkuasa. Cuma kita membincangkan dari sudut ilmiahnya. Tuan-tuan cuba renungkan. 17 hari bergelap, tuan-tuan. Apa akan jadi pada bumi? Jangan kata 17 hari, 3 hari cukup, tuan-tuan. Bumi bergelap. Bila dia bergelap, tuan-tuan, bergelap macam ni kita kata, bintang pun tak nampak. Apa berlaku kepada makhluk di bumi, tuan-tuan? Lumpuh. Lepas tu ulama' ni tengok Quran, berapa banyak ayat menceritakan kasih Allah Ta'ala pada makhluknya ni. Walaupun manusia yang banyak buat dosa sekalipun, Allah kasih pada makhluk-makhluknya yang lain ni. Itu secara ilmiah dibahas. Tapi tak mustahil benda tu berlaku. Kiamat kan pasti lagi dahsyat pada solar storm. Kiamat tu lagi dahsyat. Betul tak? Jadi nak ceritanya, kita ni orang yang tenang bila kita baca Quran. Sebab tu afala yatadabbaruna al-Quran law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kenapa kamu tidak mahu mentadabbur Quran, memahami Quran? Kalaulah Quran ini bukan datangnya daripada Allah Taala, pastinya banyaknya kesalahan akan berlaku dalam Quran tersebut. Tapi ya, Quran tu diyakini sampai ke hari ini. Ini nak ceritanya panik kita, khauf. Allah uji kita, tuan-tuan. Ya, tak mustahil. Memang ada orang yang dalam keadaan anxiety. Dia dengar sikit dia takut dah, dia risau. Ya tak? Apa lagi kata Allah Taala? Mil ju'. Kita diuji dengan lapar, tuan-tuan. Itu pun kita mengeluh dah, tuan-tuan. Kita mengeluh, tak boleh nak tahan. Lagilah wa naqsi minal amwal, sikit harta, ya, beban hutang banyak. Kita nak mengeluh sampai boleh jadi orang yang kalau imannya tak ada, maka dia boleh menjadi kufur, kufur nikmat Allah Taala. Sampai boleh jadi dia ini orang yang menafikan kekuasaan Allah Taala. Allah ni tak ada lah sayang kat aku. Dia dah menafikan begitu dalam hatinya, ya, itu dipanggil kufur. Dia tak kafir, dia kufur kepada nikmat yang Allah Taala beri. Banyak lagi nikmat yang dia tak nampak. Dia hanya beban dia tadi menerima hutang. Tetapi nikmat lain masih lagi Allah berikan. Dia masih boleh melihat, masih boleh mendengar, masih boleh berfikir untuk mencari jalan keluar. Tidakkah itu nikmat? Masih boleh berfikir, kan? Itu nak ceritanya begitu. Tapi Nabi SAW di saat akhir hayatnya pun dalam keadaan tenang. Sebab tu kata Fatimah disebut, dia kasihan. Dia kata wa karban abatahu, dia kata siannya ke ayah aku. Bila Nabi SAW dengar begitu, tuan-tuan, faqala Nabi SAW, laisa ala abika karbun ba'da al-yawm. Lepas ni kata Nabi, tengok dalam keadaan tenang Nabi SAW beritahu pada Fatimah. Apa kata Nabi? Lepas ni tak ada dah. Lepas pada hari ini, kata Nabi, aku tidak lagi menanggung beban ini, kesakitan ini, kata Nabi SAW. Maknanya itu isyarat dah Nabi itu akan meninggalkan semua umat Islam pada waktu itu. Maka Nabi akan kembali kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Sebab tu dalam syarah ni sebut, dia kata apa? Wa annahu lamma ra'at Fatimah radhiyallahu anha abah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Fatimah tengok qad ishtadda alaihi al-marad, yang mana sungguh sakit sangat dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ketika di akhir hayatnya. Lalu dikatakan apa dia? Nabi SAW berkata kepada Fatimah, walam yakun qawluha hadha minan nu' aw rafi'a sawta fi syai' li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yunkir 'alaiha. Tengok, Nabi disebut menggunakan suara yang, walaupun suara yang orang kata sakit, tetapi tetap Nabi ni menggunakan suara yang lembut. Nak ceritanya menerima keadaan itu. Nabi terima keadaan itu.
dikatakan lam yunkir 'alaiha. Nabi tidak menafikan ataupun memungkarkan. Maknanya mungkar di sini menafikan sakit yang Allah Taala berikan ini sebagai satu bebanan, tetapi Nabi tetap menerimanya sebagai satu ujian yang Allah Taala berikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Wa indama sami'aha, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kata Fatimah tadi, la karba ala abiki ba'da al-yawm. Apa maknanya la yusibuhu ba'da al-yawm nasabun wala yajidu lahu karban idza dhahaba ila daril karamah. Maknanya tak ada dah lepas ni wahai Fatimah, ayahmu tidak akan menanggung lagi kesakitan seperti pada apa yang berlaku pada hari ini selepas daripada waktu hari ini. Dia kata falamma mata sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, tengok, qalat ya abatahu ajaba rabban da'ahu. Kata Fatimah, tengok Fatimah pula dalam keadaan yang tenang tuan-tuan. Kita tuan-tuan menerima berita, tengok dalam keluarga kita tuan-tuan, dia boleh jadi salah seorang tuan-tuan. Tahu tak, isteri, suami. Kebiasaannya suamilah. Ada contoh, ada satu kes tempat saya tuan-tuan, anak dia meninggal tuan-tuan, aksiden. 2 tahun lepas, saya 2 tahun lepas, setahun lepas begitulah, anak dia aksiden, baru je dapat baby tuan-tuan. Baru dapat anak lah. Anak tu tak sampai 4 bulan ke 5 bulan, lebih kurang begitu nak ceritanya. Ayah dia bila dengar berita ni tuan-tuan, ayah dia, orang kata macam kita tengok keadaan tu, mungkin kerana faktor sebab dia tidak boleh menerima keadaan itu sebab sedih sangat. Tapi mak dia kita tengok tenang je. Ada pula terbalik, ada orang, biasa kita tengok orang lelaki ni tenang tak? Tapi ada juga keadaan orang lelaki ni, ayah dia tak tenang. Dia kata kenapalah ya Allah, bangunlah anak, dia kata. Kan? Maknanya dia bukan kata dia tak boleh, bukan dia tidak terima hakikat Allah Ta'ala ni mengambil anaknya, kerana kesedihan yang sangat-sangat. Nak ceritanya, sebab tu orang yang mampu untuk, orang kata, mengendalikan perasaan emosinya itu dalam keadaan yang baik, itulah tanda orang tu sabar. Tanda orang tu sabar. Maknanya orang yang sabar ni pula diberi ketenangan, menyabarkan orang lain supaya menerima keadaan itu. Ni nak cerita memang biasa. Kita pun belum tentu lagi boleh nak sabar. Bila kita hilang boleh jadi hilang anak kita, mak kita, ayah kita. Sebab kita pun boleh jadi terkejut, tak sengka. Semalam elok je kita duduk sembang dengan mak ke ayah kita, tiba-tiba meninggal dah esoknya. Tu biasa, sedih yang sangat. Cuma kita ni biasanya, orang kita ni kalau dia sedih sangat pun tidaklah sampai tahap orang kata hilang keyakinan pada Allah Ta'ala. Cuma sedih tu sahaja. Sedih tu biasa. Cuma nak sebutnya, ni nak cerita keadaan Fatimah ni sabar tuan-tuan. Dalam keadaan yang begitu sabar, bila mana Fatimah alaihissalam, dia kata apa? Ya abatahu, dia kata, wahai ayahku, dia kata, ajaba rabban da'ahu, dia kata, Allah dah jawab dah doamu. Maknanya apa yang Nabi SAW sebut tadi, Allah makbulkan. Maknanya apa? Tak ada dah rasa sakit lepas ni. Maknanya Allah sahut, jawab jawapan Nabi SAW. Maka sebut lagi, iaitu apa? Ya abatahu man jannatul firdausi ma'wahu. Dia kata, wahai ayahku, dia kata, maknanya dia itu dikurniakan jannatul firdaus. Ni yang nanti kita akan masuk dalam bab masalah apa tuan-tuan, orang meninggal dunia. Kan kita hari ni akan sebut budaya kita, apa kata kamu pada jenazah ini? Kita pun semua jawab baik. Apa kata kamu pada jenazah ini? Kita pun kata baik. Ni khilaf ulama dalam masalah ni, disebut lagi dalam ni. Okey. Maka dia kata apa? Kata Fatimah, ayahku, mana kata apa, wahai ayahku, bersukalah, maknanya duduk di syurga firdaus, ma'wahu, mengambil apa ma'wahu, maknanya apa, keseronokan, kesukaan, ketenangan di syurga firdaus. Lalu kata Fatimah lagi sebut apa dia, iaitu ya abatahu ila Jibril nan'ahu, wahai ayahku, Jibril itu menyebarkan apa, menyebarkan khabar
tentang ini pada seluruh penghuni langit, tentang apa? Kembalimu pada Tuhanmu, Rabbmu. Maknanya apa? Semua orang ni penghuni langit ni rasa seronok sebab Nabi ini kembali kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal bersama mereka. Tu maksudnya begitu. Okey. Kemudian disebut apa? Masalah ini tuan-tuan, tengok. Huwa idza'atu khabar al-wafat, iaitu tentang menyebarkan khabar kematian baginda SAW. Jibril lah yang menyebarkan khabar kematian siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'khudhu min hadha, daripada inilah dia cerita tadi, apa yang disebut apa? Fatimah dia cakap, ayah ni memang layak masuk syurga. Ceritanya baiknya si mati ni. Kemudian dia kata, ويؤخذ من هذا أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها فلا يمنع ذكرها له بعد موته، بخلاف ما إذا كانت فيه ظاهرا وهو في الباطن بخلافها أو لا يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع. Dia kata apa? Adapun lafaz-lafaz yang disebut oleh Fatimah itu tadi, dia kata idza kana al-mayyitu muttasifan biha, yang disifatkan dia tu memang kita tahu dia baik. Hayat hidupnya kita kenal memang dia baik. Nabi tak dinafikan dah lah. Maka dia ni memang baik. Sebab itu sunat, ulama kata disebut oleh Imam Nawawi, sunat kita bila memang tahu dah orang ni apa dia, kita kenal dia apa, memang pernah buat baik atas dunia, maka sebutkanlah kebaikannya itu. Maknanya apa? Sebutlah kebaikannya itu bila dia dah mati. Tapi jangan sebut masa dia hidup. Sebab boleh jadi kontradik nanti. Bila kita selalu sebut orang tu hidup lagi, akhirnya berubah. Berubah pada dirinya, boleh datang perasaan riak, boleh jadi datang pada dirinya itu perasaan orang yang sombong. Tetapi bagi yang dah mati, orang dia tak ada rasa apa pun. Tapi dia bila mati tu, kita sebut kebaikan yang pernah dia lakukan suatu ketika dahulu dia hidup atas dunia. Sebab tu dia kata lafaz-lafaz ini yang tadi disebut, kalaulah digambarkan menyifatkan itu, fala yumna, tidak dah dilarang. Maknanya ya silakan, dia kata. Tetapi dia kata bi khilafin ma idza kana fihi zahiran wa huwa fil batin bi khilafiha aw la yatahaqqaqu ittisafuhu biha fayadkhulu fi man'i. Kalaulah sesuatu yang tak kena, kita ada memang dia ni orang kata jahat, banyak buat dosa, kan, banyak buat dosa, maka ulama kata melarang. Tetapi perbuatan kita itu macam mana tuan-tuan? Nak ceritanya kan, bila imam contoh, orang dulu lah, sekarang ni ada tempat buat, ada setengah tempat tak buat dah, kan. Contohnya apa, imam kalau di kampung-kampung masih buat tuan-tuan. Bila mati jenazah ni, lepas main jenazah tu, apa kata kamu pada jenazah ini? Baik, kita jawab dah. Okey, atas jalanan umum. Maknanya nak sebut apa? Ada hadis yang lain menyebut tentang umum, itu dalil umum. Cuma ada yang melarang. Sebab lagi-lagi orang yang kita tak kenal. Orang yang kita tak kenal, dia jadi persaksian yang bohong. Kan? Kita tak kenal pun jenazah ini, contohnya lah. Langsung tak pernah kenal. Tiba-tiba kita pula kata, apa kata kamu jenazah ini? Saya tak pernah kenal dia. Kata baik. Itu masih kata umum, kata bersangka baiklah. Takkan satu perkara baik pun tak pernah dilakukan di atas dunia ketika masa dia hidup. Tetapi senang kata, kalau orang yang memang kita kenal, dia ada buat dosa, kita tahu contohnya, tapi ada tak kebaikan dia buat, tu yang kata masih dibenarkan. Walaupun ada dosa yang dia buat, yang kita kenal. Contohnya saya tahu orang ni, tuan-tuan tahu saya ni ada buat dosa, tuan-tuan saya mati, tapi tuan tahu juga yang saya ni ada buat kebaikan, masih lagi larang kuman dikenali. Maknanya apa kata kemudian jenazah ini? Ya baik, ada kebaikan yang dia pernah buat dulu. Sebab tu dalam masalah ni khilaf tuan-tuan. Sebab tu yang paling senang nak faham adalah kalau orang tu tadi kita memang kenal, walaupun dia ada dosa, kita tahu, kita pun sebut moga Allah mengampunkan dosanya.
Tapi kita tak perlu cerita kat orang apa dosa dia buat. Mungkin boleh jadi kita yang tahu dulu berkawan dengan dia lama. Kan? Tapi kebaikan ada tak? Banyak kebaikan boleh jadi. Dia selalu belanja kita, kita susah dia tolong. Macam-macam lah boleh jadi begitu. Maka kita kata, ya Allah, aku bersaksi bahawa ya masa ketika usia dia hidup banyak juga kebaikan. Dengan sebab kebaikan-kebaikannya itu, ya Allah, ampunkanlah dosanya, ya Allah. Ya tak apa. Sebab tu orang kita, amalan kita, budaya bangsa Melayu kita, dia buat begitu. Sebab apa? Biasa di kampung ni orang kenal dia, tuan-tuan. Walaupun dia ada dosa, tak nafikan orang kenal dia masih ada kebaikan yang dibuat. Sebab tu berdasarkan hadis yang lain dalam masalah di ahli syurga ni, tuan-tuan, mereka tanya, ya Rab, ainahum, di mana mereka, ya Allah? Finnar, kata Allah, dulu neraka Allah. Boleh tak bawa keluar mereka ini, ya Allah? Ni hadis rawahu Muslim, tuan-tuan. Boleh tak bawa keluar? Allah kata boleh, selama mana kamu masih tahu ada kebaikan yang dia buat. Sehingga kan dalam hadis sebut 3 kali ulang alik daripada neraka Allah Ta'ala, syurga neraka 3 kali. Yang kali ketiga kata Allah, keluarkanlah orang yang kamu kenal, kata Allah. Yang mana walaupun kebaikan yang dibuat itu seberat zarrah, kata Allah. Maknanya sikit sangat kebaikan yang dibuat, tapi kamu pernah tengok kebaikan itu di atas dunia suatu ketika dulu, bawa keluar, kata Allah. Ini nak cerita syafaat. Maknanya begitulah kita di dunia pada hari ini. Apa dia? Bila tengok orang meninggal dunia, tuan-tuan, kita tahu tak orang tu ada yang tak baik. Tapi kadang-kadang orang ni, dialah juga yang nak buka aib. Si mayat ni, dulu dia ni bukannya baik mana pun. Esok, tuan-tuan, kita juga dibuka aibnya. Sebab apa? Ada hadis lain pula. Masalah buka aib orang ni, tuan-tuan, dia dah mati dah. Tak perlu dah kita bincang. Serahlah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jal. Kita nak perlu bincang. Sebab tu tengok dalam masalah, sebagai contoh, siapa dia, apa, Allah masa apa, siapa nama tu, Allah Akbar, tak mari dia, bagi alun adzan dulu, insyaAllah. Allahu Akbar, siapa nama,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tatam salatu wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'd maqam sikit ya tuan-tuan. Jadi sebagai contoh kisah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ni tuan-tuan, kalau kita baca sejarah dia, dialah di antara orang yang membunuh ramai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh seperti Abdullah ibn Zubair dalam peristiwa yang mana berlaku peperangan dalam Masjid Al-Haram tuan-tuan. Anak kepada Asma binti Abu Bakar ataupun cucu pada Abu Bakar, yang dalam riwayat cerita dia Allah bin Zubair ni minum darah Nabi masa kecil ya. Atau yang cerita dah panjang tu disebut bila mana dibunuh Allah bin Zubair ni, dia digantung pula. Digantung di satu jalan baina Makkah wal Madinah. Digantung mayat siapa? Allah bin Zubair. Sedangkan dalam hadis sebut Abdullah bin Zubair ahabba, dia kata, orang yang dicintai oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Maknanya sebab Aisyah ni tak ada anak. Jadi Allah bin Zubair ni anak kepada Asma, anak kakak dia, jadi anak buah dia. Jadi dia angkat. Sebab tu dikatakan dalam riwayat sebut Allah bin Zubair ni cukup disayangi oleh Aisyah. Jadi nak ceritanya macam mana Allah bin Zubair ni mati dibunuh oleh Hajjaj ni tuan-tuan, kerana peristiwa meruntuhkan Kaabah, dinaikkan semula. Sebab dalam peristiwa pembukaan kota Mekah pada zaman Nabi pernah sebut kepada Aisyah, kalau bukan kerana kaummu wahai Aisyah yang baru saja kenal Islam, aku runtuh balik Kaabah ni, aku bina balik. Tapi Nabi tak buat. Selepas dah berapa lama dah, baru Aisyah cerita ke Abdullah bin Zubair, waktu tu dia gubernur Makkah. Jadi bila Abdullah bin Zubair dengar hadis ini, dia pergi peruntuh Kaabah ni tuan-tuan. Maka dinaikkanlah Kaabah seperti mana yang digambarkan oleh Aisyah kepada Abdullah bin Zubair, yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perkara ini telah menjadi polemik waktu itu tuan-tuan. Maka apa berlaku? Berlaku perang. Bila berlaku perang, mati Abdullah bin Zubair, dibunuh dan dapat di tangan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tuan-tuan. Bukan Abdullah bin Zubair saja, banyak sahabat lain yang telah dibunuh di tangan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tapi nak ceritanya, ulama kata apa tuan-tuan masalah ni, tengok. Disebut kenang jasa masalah Iraq tuan-tuan. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi je punya tangan. Lagi apa? Quran yang kita baca tuan-tuan, yang diperintahkan pada zaman Abul Aswad Ad-Du'ali untuk meletakkan titik tuan-tuan, diperintahkan oleh siapa? Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi pada pemerintahan beliau. Waktu tu dia menjadi dipanggil gubernur. Jadi perintah pada dia untuk bubuh titik tuan-tuan. Kita pun tak boleh nak beza. Kalau tak ada bubuh titik, ba, kata, mana satu kita tak boleh nak baca. Kan? Fatabayyanu boleh jadi baca fatathabbatu. Dia boleh begitu. Tapi di sebuah titik itu tadi, untuk membezakan huruf itu, itulah di antara yang disebut sebagai apa? Iaitu Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi zaman dia. Jadi ada tak jasa? Maka ulama sebut mati je dia ni, serahlah kepada Allah Ta'ala Azza wa Jalla. Kita tak ada hukum nerakalah Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini kerana membunuh para sahabat yang ramai. Maknanya kita ulama ia berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah wal Jamaah tuan-tuan. Bila mati selama mana dia masih mengucap la ilaha illallah, walaupun kita tahu dia ada dosa tadi, mati dia, ulama kata serahlah kepada Allah Ta'ala dosanya yang lepas itu. Kita tak perlu petikaikan dah apa yang dibuatnya, sedangkan melainkan kita memohonkan keampunan bagi dirinya. Itu jalan kita disarankan untuk melakukannya. Tak perlu kita membuka aib orang-orang tertentu. Cuma tu sejarah tuan-tuan, dicerita sejarah ini bagaimana pergolakan Islam tu bermula berlaku tuan-tuan. Pada zaman selepas kematian baginda sallallahu alaihi wasallam, daripada zaman Abu Bakar, zaman Umar, Uthman, sampailah kepada Ali. Baik. Yang terakhir disebut, dia kata, sebab itulah dikatakan dalam hadis ini sebut masalahnya adalah tentang Fatimah dalam menerima kematian ayahnya dalam keadaan tenang tuan-tuan. Dan boleh pula menyebut dengan keadaan tenang, menyatakan bahawa inilah yang ayahku dapat daripada selepas kematiannya, iaitu dikurniakan syurga, walaupun kalau hakikat kehilangan yang besar di dunia ini, kalau kita rasa tak boleh nak terima. Kita tak boleh nak orang ni kita rasa masih kita perlukan, kita masih rasa orang kata mengharap dia masih ada bersama kita.
tetapi bagaimana Fatimah dia boleh mengawal emosinya dalam keadaan ketika ayahnya telah meninggal dunia, dan dia menyebutkan kebaikan tentang diri ayahnya, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan yang begitu tenang. Sebab itulah hadis yang terakhir itu disebut, di hujung hadis itu disebut, kata Fatimah kepada sahabat, kepada Anas bin Malik, falamma dufina qalat, lepas mana di waktu dikebumikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat Fatimah, ya Anas, atabat anfusukum an tahtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab. Kata Fatimah sebut apa? Wahai Anas, aku tengok kamu ni dalam keadaan tenang je, yang mana kamu menutupi kubur Nabi ini dengan tanah tadi, tak nampak pun macam dalam keadaan orang yang sedih yang sangat. Tenang je aku lihat kamu. Ni nak sebutnya apa dia? Sahabat lain juga dalam keadaan yang sabar. Nak sebut tu hadis ni duduk dalam bab sabar, nak menceritakan bagaimana para sahabat, kalau ikut sahabat lagi lah, melihat keadaan waktu itu, Nabi SAW meninggalkan sahabat-sahabat yang lain pada waktu itu, tetapi sahabat menerima dalam keadaan yang tenang, tuan-tuan. Jadi nak ceritanya, sabar ni satu benda yang perlu dipraktikkan dalam kehidupan seharian kita. Dengan kecil-kecil perkara ataupun musibah, kita dapat benda musibah kecil je, tuan-tuan, pun dididik untuk sentiasa sabar. Lagilah dalam masalah musibah yang besar, jadi kita akan menjadi orang yang boleh mengawal emosi kita. Kita boleh berinteraksi dengan emosi kita dengan baik, dan boleh mengawal emosi kita supaya tidak menjadi orang yang melebihi batasan, sehingga kita hilang kawalan, mengatakan Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala itu, kita ni, Allah tak sayang kita. Macam itulah contohnya yang bagi bila ni orang yang hilang sabar dalam menerima sesuatu, tuan-tuan. Jadi cukup sekadar itu. Nanti kita sambung dalam bab as-sabar lagi, hadis yang seterusnya, iaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Ini menceritakan tentang dan cerita bagaimana juga dalam keadaan yang orang yang sabar diuji, yang mana diambil orang itu, diambil akhdallah, maknanya akhdallah walahu ma a'ta, maknanya Allah ambil balik apa yang Allah berikan. Macam mana kita terima? Ada orang, tuan-tuan, dia kaya, lama dah kaya, tiba-tiba miskin. Begitulah maksudnya. Macam mana orang yang begini yang Allah Ta'ala uji? Dulu dia sihat, boleh buat macam-macam aktiviti, hilang keupayaan, tuan-tuan, tak boleh berjalan, buat selama-lamanya. Ada orang sampai tahap dia trauma pada dirinya kerana dia tidak dapat mengawal emosi. Itu yang kadang-kadang kita tengok, kalau orang perempuan pula dia meroyan jadinya kalau anak dia meninggal, tuan-tuan. Sebab tak ada pembinaan sabar dalam diri, sampai tak boleh terima anak meninggal dunia, akhirnya dia gila, tuan-tuan. Ada orang begitu, tuan-tuan. Ini nak sebutnya pentingnya dalam masalah sabar ini yang perlu digarap dalam diri kita, supaya kita jadi orang yang sabar, insya-Allah. Cukup sekadar itu. Ada soalan tanya, tuan-tuan? Jadi insya-Allah cukup sekali itu. Aku liqali hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, rizqan thayyiban, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, wahdina siratal mustaqim. Allahumma iftah 'alaina futul 'arifin, warzuqna fahman nabiyyin, wa dhakkirna mimma nusina wa 'allimna mimma jahilna. Allahumma ij'al mana hadha jamman marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al lahma fina wa la ma'na wa la mayyit wa la shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahil alamin. Sunnah tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.